Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembentangan tugasan kumpulan kami untuk subjek pemikiran kritis dan kreatif. Kami namakannya sebagai Papan Kesatuan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang pelajar, iaitu saya sendiri, Muhammad Azim Syahmi bin Zahari, Afif Abdul Fattah bin Mak Razali, Muhammad Firdaus bin Fakhrul Razi Saleh, Muhammad Hafizuddin bin Hasan dan Amar bin Bahrain. Kami namakannya Papan Kesatuan kerana permainan ini memerlukan kerjasama dan penglibatan semua ahli kumpulan bagi menyelesaikan permainan ini. Di sini saya akan menerangkan kegunaan produk ataupun permainan ini. Pertama, permainan ini dapat menilai kefahaman murid mengenai tajuk yang telah dipelajari pada sesi sebelum ini. Kedua, permainan ini dapat memperkenalkan kepada murid tentang pentaksiran dalam bentuk permainan. Dan yang ketiga, permainan ini dapat menggalakkan murid aktif menjawab soalan semasa PDPC. Permainan Papan Kesatuan ini adalah melibatkan mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2 di bawah tajuk Solat Berjemaah Pengikat Hati. Objektif yang pertama menyatakan maksud, hukum dan dalil solat berjemaah. Yang kedua, menjelaskan syarat menjadi imam dan ciri keutamaan orang yang dipilih menjadi imam. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Keempat, menjelaskan syarat solat berjemaah. Kelima, menjelaskan perbezaan antara makmum muafiq dan makmum masbuk. Keenam, menjelaskan kaifiat solat bagi makmum masbuk. Ketujuh, menghuraikan hikmah solat berjemaah dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Ke-8, melaksanakan amali solat berjemaah. Dan yang ke-9, menunaikan solat berjemaah dengan beradab dan istiqamah. Pencetusan idea. Untuk pencetusan idea, kami cuba mengenal pasti masalah yang timbul dalam kalangan murid berkaitan dengan subjek pendidikan Islam melalui maklum balas dari murid. Kami ada bertanyakan beberapa orang murid tentang topik yang sukar untuk mereka belajar. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa topik solat berjemaah antara topik yang sukar untuk mereka kuasai kerana terdapat banyak kandungan yang perlu difahami. Kemudian, kami memilih tajuk solat berjemaah supaya dapat membantu murid meningkatkan kefahaman mereka. Kemudian, kami mula berbincang tentang produk yang ingin dihasilkan. Terdapat beberapa produk yang disenaraikan, namun kami sepakat untuk memilih dam ular sebagai produk kami. Seterusnya, kami membahagikan tugas serta mula membina produk. Kami juga berbincang untuk memilih nama yang sesuai bagi produk kami. Papan Kesatuan telah dipilih untuk menjadi nama produk kami. Idea nama produk kami merujuk kepada kerjasama dan sikap bersatu padu murid untuk menjawab soalan sambil bermain. Akhir sekali, pembentangan tentang produk kami dilaksanakan. Seterusnya, teori atau elemen pemikiran kritis dan kreatif yang diterapkan dalam BBM ini ialah teori split brain, iaitu pembahagian otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, otak kanan iaitu hemisfera kanan ataupun dikenali sebagai Hoka. Hoka mengawal semua anggota belah kiri badan dan ianya juga lebih baik dalam fungsi visual dan spatial. Ianya juga menggabungkan dan mensintesis bahagian-bahagian pecahan maklumat kepada satu bentuk yang menyeluruh. Dengan bantuan BBM ini, murid-murid dapat menzahirkan serta menggambarkan jawapan terhadap soalan yang diberikan di setiap
tempat di dalam permainan dam ular ini. Hal ini kerana soalan-soalan yang diberikan bukanlah semuanya berbentuk teori, bahkan ianya juga berbentuk amali. Contohnya, tunjukkan kedudukan imam dan makmum lelaki dan wanita bersama kumpulan anda. Manakala otak kiri iaitu dikenali sebagai hemisfera kiri ataupun hoki, mengawal semua anggota di sebelah kanan badan. Ianya lebih menguasai bahasa dan kemahiran motor, dan ianya juga bersifat analytical, menganalisis maklumat secara linear, mengenal pasti bahan secara satu persatu. Dan otak kiri juga banyak dikaitkan dengan fungsi akademik yang terdiri dari kemampuan bercakap, kemampuan berbahasa, membaca tulisan, logik angka, analisis dan lain-lainnya. Biasanya ia diidentikan dengan kecerdasan analitik atau intelek. Cara kerja otak kiri sangat rapi dan berstruktur ataupun tersusun. Biasanya otak kiri ini sangat bermanfaat digunakan untuk memahami hal-hal yang kompleks dan perlu pemikiran yang khusus. Contohnya, murid-murid menjawab soalan yang diberikan di setiap tempat di dalam permainan ini berdasarkan teori-teori ataupun fakta-fakta yang telah dipelajari sebelum ini. Penggunaan kedua-dua hemisfera otak adalah sangat penting. Kemampuan dan kekuatan fungsi otak akan meningkat secara drastik apabila kita dapat mengoptimalkan kedua-dua belah otak ini. Ianya dipanggil sebagai whole brain, iaitu penggunaan otak yang lebih menyeluruh. Dengan bantuan BBM ini, iaitu permainan dam ular, murid-murid dapat menggabungkan teori dan amali dalam tajuk solat berjemaah ini dengan lebih menyeluruh. Seterusnya kita melihat kepada bahan dan kos. Kos yang terlibat adalah sebanyak RM15 Malaysia sahaja, dan bahan-bahannya adalah 4 bahan. Yang pertama, dam ular, yang kedua dadu, yang ketiga penanda, dan yang keempat kertas warna. Berkenaan dengan plus, minus dan interesting kajian, dari segi plus ataupun kelebihan, pertama ianya mudah dibawa, yang kedua ringan, seterusnya mudah disimpan, dan pentaksiran boleh dilaksanakan di luar bilik darjah, dan juga ia memupuk semangat kooperatif dalam kalangan murid, dan ia mewujudkan kemahiran sosial dalam kalangan murid. Untuk minus pula, produk ini hanya terhad kepada beberapa orang peserta sahaja. Contohnya, dalam satu masa itu hanya 4 orang sahaja yang sesuai untuk bermain. Dan jika peserta berlebihan, ia memerlukan banyak set bahan ini. Dan pelajar, kekurangannya lagi ialah pelajar tidak dapat mengakses selepas waktu persekolahan. Seterusnya, item permainan dam ular ini senang hilang dan ia kurang menggunakan strategi. Sebaliknya, hanya bergantung kepada nasib semata-mata. Dari segi interesting pula, pertamanya, bahan ini mempunyai warna yang pelbagai. Yang kedua, ia sangat sesuai untuk murid sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Yang ketiga, ia bersifat maujud, benda yang nyata, benda yang ada. Dan yang keempat, ia mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dengan murid dan juga antara murid itu dengan murid lain sendiri. Antara kemampanan produk papan kesatuan adalah bersifat fleksibel, yang mana ia dapat digunakan untuk mata pelajaran yang lain mengikut kesesuaian kandungan pembelajaran. Papan kesatuan ini dapat digunakan kepada keseluruhan mata pelajaran tanpa mengira bahasa dan sebagainya. Yang kedua, ia juga boleh dibawa ke mana-mana kerana papan kesatuan ini senang dibawa ke mana-mana kerana bahannya yang
yang ringan dan dapat dilipat dan diletakkan di mana-mana sahaja. Dan yang ketiga, manual penggunaan produk boleh diubah suai mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, guru ingin menambah elemen denda dan ganjaran semasa dimainkan. Jadi guru boleh mengubah peraturan-peraturan pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contoh, murid yang didenda dan mendapat ganjaran dan denda itu boleh diubah sesuai pada bila-bila masa sahaja. Dan kemampuan produk yang terakhir ialah papan kesatuan boleh ditambah baik dengan menambahkan unsur-unsur interaktif seperti lampu dan bunyi. Jadi apabila ada penambahan unsur interaktif ini dapat meningkatkan lagi penglibatan murid untuk lebih aktif dalam permainan papan kesatuan ini. Jadi setakat itu saja kemampuan produk papan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan secara ringkas berkenaan dengan projek kami, iaitu papan kesatuan. Papan kesatuan ini terdiri daripada beberapa item. Pertama, papan. Yang kedua, buah. Yang ketiga, dadu. Dan yang terakhir, set-set soalan. Kami juga menyediakan manual penggunaan papan kesatuan untuk memudahkan para murid memahami cara melaksanakan permainan ini. Tutorial untuk bermain papan kesatuan. Pertama sekali, para murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan perlu memilih seorang wakil untuk menjadi ketua kumpulan. Tugas ketua kumpulan ialah untuk melemparkan buah dadu dan menggerakkan buah. Setiap ketua kumpulan perlu melemparkan dadu bagi menentukan giliran bermain. Kumpulan yang mempunyai nilai tertinggi akan mendapat giliran pertama. Sebagai contoh, kumpulan hijau akan melemparkan dadu. Dia mendapat 6 mata. Jadi, kumpulan hijau mendapat giliran yang pertama. Kumpulan pertama yang bermain hendaklah melemparkan dadu dan menggerakkan buah mengikut nilai dadu yang diperoleh. Contohnya, orang yang mendapat 3 mata akan menggerakkan buah sebanyak 3 langkah. Sekiranya peserta berhenti pada kotak yang mempunyai bintang, maka mereka perlu mencabut soalan dan guru akan membacakan soalan tersebut. Soalan 23. Apakah hukum kedudukan makmum yang berdiri sama taraf dengan imam? Wakil yang mendapat soalan perlu berbincang dengan ahli kumpulannya untuk menjawab soalan tersebut. Jika dia berjaya menjawab soalan dengan tepat, maka dia mendapat 1 markah serta dia dapat meneruskan permainan untuk pusingan seterusnya. Jika kumpulannya gagal atau kurang tepat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru, maka kumpulan tersebut tidak memperoleh markah dan mereka tidak dibenarkan untuk bermain pada pusingan seterusnya. Permainan papan kesatuan akan berlangsung sehingga kesemua kumpulan berjaya ke petak penamat. Kumpulan yang menang akan ditentukan dengan jumlah markah yang diperoleh. Sekadar ini sahaja perbentangan dari kumpulan kami. Sekian.